Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Siti di atas penyediaan pautan kita pada petang ini. Penyelaras CDL and so on untuk Negeri Sembilan ya, Puan Sheila dan rakan-rakan guru yang telah masuk awal pada petang ini. Seperti biasa ya, saya akan membuat sedikit perkongsian dalam sesi refleksi. Saya masih lagi memberikan fokus kepada konsep pembelajaran bermakna. Okay, pembelajaran bermakna ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai deep learning. Okay. Dan saya masih lagi membincangkan tentang bagaimanakah pembelajaran berlaku. Ini adalah merupakan satu perbincangan yang berkait dengan science of learning, science of learning ataupun sains pembelajaran. Ini satu bidang yang sedang berkembang dan adalah penting untuk kita memahami sebab dapatan-dapatan yang diperolehi oleh para sarjana dalam bidang khususnya bidang kognitif, science of kognitif, telah memberikan kita maklumat yang lebih detail tentang bagaimana pembelajaran berlaku. Pembelajaran berlaku. Sebab kalau kita faham tentang bagaimana pembelajaran itu berlaku, jadi dia akan membantu kita sebagai seorang guru untuk mengoptimumkan proses pembelajaran dalam kalangan anak-anak kita lah, kalangan murid-murid kita. Jadi saya masih lagi merujuk kepada buku Danny Willingham, Profesor Danny Willingham, iaitu buku The Why Don't Students Like School? Mengapa anak-anak ataupun pelajar tidak suka kepada sekolah. Dan beliau adalah seorang cognitive scientist ataupun ahli sains, ahli saintis, pakar dalam bidang kognitif. Jadi saya dah bincangkan tiga isu sebelum ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Hari ini saya akan pergi kepada isu yang keempat. Isu yang keempat ini menerangkan tentang pentingnya latihan. Pentingnya latihan supaya dapat meningkatkan kecekapan. Sebab latihan tu ada kaitan dengan kita panggil ingatan bekerja, the working memory otak kita semasa pembelajaran. Begitu juga ada kaitan dengan long term memory, ingatan jangka panjang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sebab tu kita perlu, kalau kita ingin pembelajaran yang telah dilalui oleh anak-anak meningkatkan kecekapan mereka dari semasa ke semasa, kita perlu memastikan mereka ada latihan. Bagaimana pelaksanaan latihan itu? Itu banyak kajian yang telah dilaksanakan. Ada dua cara lah dua pendekatan, dan pendekatan manakah yang lebih baik. Sebab tu kalau mengikut Willingham dia kata hampir mustahil untuk menjadi mahir dalam sesuatu tugasan mental. Tugasan mental ni ialah proses kita berfikir. Ingat
Ingatan itu adalah merupakan hasil daripada pemikiran. Ini kita dah bincang dalam sesi yang sebelum ini. Dia kata memory is the residue of thinking. Ingatan itu adalah merupakan hasil daripada proses berfikir. Maksudnya kalau tidak ada proses berfikir, maka tidak ada ingatan. Proses berfikir itu ialah untuk mengaitkan apa yang sedang dipelajari oleh anak-anak yang ada dalam dia punya ingatan bekerja ataupun working memory dan mengaitkan dengan apa yang telah mereka pelajari yang ada dalam long term memory. Bila kaitan itu berlaku, maka proses pembelajaran telah berlaku. Kalau tidak mampu membuat kaitan, proses pembelajaran tidak berlaku. Itu benda-benda perkara-perkara yang perlu kita kita faham ya. Jadi dikatakan di sini kalau kita ingin anak-anak itu menjadi lebih mahir. Mahir ni maksudnya cekap meningkatkan kecekapan. Bila dia buat sesuatu tugasan tu dia boleh buat satu tugasan tu dengan tepat, dengan cepat, dia cekap. Itu dipanggil proficient lah. Dia ada kompetensi yang tinggi. Dia perlukan pada latihan. Tanpa latihan, mustahil seseorang itu akan menjadi mahir. Sebab otak kita ni pun perlu dilatih. Otak kita ni pun perlu dilatih. Maksudnya perlu dilatih ya untuk menjadikan sesuatu proses mental tu secara automatik. Bila kita kata automatik, benda tu dah dilazimi. Sebab banyak perkara-perkara yang kalau kita lazimi dia, kita selalu buat benda itu, dia dah jadi tabiat. Dia dah jadi tabiat ataupun dia dah jadi macam kebiasaan. Benda-benda yang menjadi kebiasaan ni dia akan berlaku secara automatik. Bila dia berlaku secara automatik, jadi kapasiti memory kerja ataupun kapasiti kita panggil the working memory, sebab kapasiti memory kerja ni dia sangat terhad. Ya, dia sangat terhad. Dia tak boleh menerima banyak maklumat. Dia tak boleh memproses banyak maklumat dalam sesuatu masa. Ya, ini saya dah bincangkan sebelum ini. Oleh itu kita nanti bila anak-anak telah mempunyai proses mental automatik ni, maksud dia dah ada kecakapan. Jadi ada banyak ruang ataupun kapasiti memori kerja itu dapat digunakan dengan lebih cekap lagi. Okey. Dengan cara begitu, dengan latihan yang begitu, ini akan menjadikan apa yang dipelajari oleh seseorang itu, oleh anak-anak nanti akan boleh disimpan dengan tempoh yang lama. Dia kata memanjangkan pemikiran kerana lebih banyak ruang dalam ingatan kerja boleh digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi latihan itu nanti membantu ya untuk mengukuhkan kemampuan mental kita bekerja secara automatik. Tak payahlah nak apa balik nak apa benda tu dia kena tengok balik apa sebagainya. Tapi dia dah oleh kerana latihan yang telah dilalui oleh anak-anak itu secara yang bersistematik, maka benda-benda yang begitu sudah dilazimi dan dia berlaku secara automatik. Kalau tidak nanti dia kena temak balik, dia kena tengok balik ya. Ini mengambil masa dan ini akan menggunakan ruang dalam ingatan kerja. Jadi bila ruang itu digunakan, peluang untuk digunakan untuk pembelajaran yang baru agak terhad. Jadi cara yang dicadangkan ialah maksudnya latihan itu perlu dilakukan secara berterusan dalam jarak-jarak yang tertentu, dalam jarak-jarak masa yang tertentu. Jarak masa maksudnya mungkin ada seminggu sekali, ya. Dia tak boleh berlaku secara kita panggil
last minute. Kalau kita nak buat nak buat ulang kaji, kita pulun. Seminggu pulun buat ulang kaji. Dia bukan begitu. Itu satu amalan yang tidak betul dari segi sains kognitif. Ya. Cara yang betul ialah latihan itu berlaku secara berterusan dalam jarak-jarak masa yang tertentu. Supaya ingatan itu bertahan lebih lama. Sekejap lagi saya tunjukkan kajian yang berkaitan lah ya. Jadi oleh itu apabila kita dia kata kat situ kita mempraktikkan banyak masalah daripada jenis yang berkenaan, itu akan memudahkan proses pemindahan. Proses pemindahan ni maksudnya apa? Proses di mana anak-anak dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam konteks baru. Maksudnya kalau kita bagi masalah tu berbeza dari segi konteks. Jadi anak-anak dapat melihat, oh kalau begitu dia boleh tahu bagaimana masalah berkenaan boleh diselesaikan dari apa yang telah mereka pelajari. Sebab dia telah melihat satu struktur untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih mendalam dan juga dengan lebih jelas. Itu sebab kenapa latihan itu penting. Ya. Sebab tu latihan pun perlu dirancang. Bukan boleh kita suruh buat itu saja, tidak dirancang dengan teliti. Dan kalau anak-anak itu kita latih dia daripada awal untuk mempraktikkan latihan yang dia panggil berdasarkan masa tadi itu, maka itu lebih baiklah. Tapi perkara yang begini perlu kepada pemantauan lah. Jadi kita kena latih dia daripada awal. Jadi pada tahap 1 tu kita dah mula latih dia. Ya, kita bagi latihan secara berkala. Jangan berhenti ya. Jadi berkala, jadi dia akan ulang balik menjadikan dia lebih cekap lah. Dikatakan di situ menjadikan pengetahuan yang ada pada anak itu dia melihat satu itu dengan lebih cepat. Dia berlaku secara automatik sebab dia dah melazimi perkara berkenaan. Tapi latihan jarak masa tu perlu dirancang. Sebenarnya ada satu artikel yang telah dikongsikan dalam web CDL itu. Sekejap saya tunjukkan artikel berkenaan. Jadi cikgu-cikgu boleh download. Itu ada lebih detail. Dia punya penjelasan tentang cara bagaimana kita nak melaksanakan latihan secara berkala ni dengan menjarakkan sesi ulang kaji berkenaan. Kita kata kita didapati kalau sekiranya sesuatu ulang kaji itu berlaku secara penjarakan yang sesuai, kita dapati pencapaian anak-anak itu lebih baik. Berbanding kalau sekiranya ulang kaji itu dilakukan dalam masa menjejal ni maksudnya kita crampkan dia. Buat seminggu, suruh dia buat latihan dalam masa seminggu. Kan? Minggu depan tu kita uji dia. Dia tak sama kalau kita bagi dia latihan secara kita panggil masa tu kita jarakkan. Latihan tu berterusan tapi dalam penjarakan. Itu lebih baik. Kita dapati pencapaian anak-anak tu jadi lebih baik, jauh lebih baik. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ialah apabila kita memberi latihan itu, latihan tu tak semestinya kita susun mengikut urutan. Kita boleh
kita boleh susun mungkin tajuk, tak semestinya bermula dengan tajuk 1, tajuk 2 begitu. Kalau kata dia belajar tajuk 1, 2, 3, dia boleh kita selang-selikan. Kita boleh mula dengan tajuk 3, kemudian tajuk 1, kemudian tajuk 2. Sebenarnya kaedah yang begitu dipanggil pengantara lembaran itu lebih bagus. Jauh lebih bagus kalau kita hanya fokus pada tajuk-tajuk tertentu. Jadi kita hanya fokus pada satu tajuk saja dalam sesuatu ulang kaji. Kita tak campur adukkan tajuk-tajuk berkenaan. Dia panggil penyekatan ataupun blocking. Kita block dia. Beza banyak tu. 63% pencapaian 63% dengan 20%, 20% sangat jauh. Dia punya perbezaan kan. Jadi cara kita melaksanakan ulang kaji itu pun penting. Jangan kita kelompok-kelompokkan mengikut topik-topik yang khusus. Jadi kita campurkan topik-topik itu supaya nanti anak-anak dia dapat melatih pemikiran mereka untuk untuk menguasai apa yang telah mereka pelajari. Jadi saya cuba saya kongsikan artikel yang sebenarnya sudah ada dalam dalam portal CDL ya. Saya keluar dulu kat sini. Saya tunjukkan, cikgu pergi ke portal CDL, pergi bahagian bahagian perkongsian apa Siti dia punya tajuk tu, buku ataupun ini daripada CDL. Ini saya ambil daripada portal CDL tadi. Boleh nampak tak? Saya sekali dah masuk ke siri yang ke-15. Sebelum ni 14, 12, semua tu bagus. Ini dia kata istilah yang kita guna kat sini ialah penjarakan tu adalah spacing, yang menjaja tu kita cram ke dia. Kita buat latihan dalam masa yang tertentu dan kita kumpulkan semuanya sekali. Itu kurang berkesan berbanding kalau kita jarak-jarakkan ulang kaji berkenaan dengan kekerapan tertentu. Okey? Nanti cikgu boleh pergi ke portal CDL tu, Quarantine Docs Learning itu, quarantinedocs.my. Okey? Jadi boleh muat turun artikel ini. Ini adalah artikel kajian yang telah dilaksanakan. Kita dah petik daripada buku-buku tertentu. Okey? Ini saya dah terangkan tadi dan dia akan menerangkan. Okey? Kajian berkaitan, kemudian implikasi bidik darjah. Yang boleh insya-Allah membantu cikgu-cikgu merancang proses ulang kaji anak-anak supaya apa yang mereka pelajari itu dapat dikuasai dengan baik, dapat meningkatkan kemahiran, kecekapan minda. Dia punya pemikiran tadi itu, minda dia dari segi sebab ini adalah merupakan kajian secara kajian yang dibuat oleh pasukan sarjana sains kognitif untuk membantu proses pembelajaran anak-anak. Jadi saya ingat setakat itu perkongsian saya pada petang ini. Jadi kalau saya harap dapat memberikan manfaat sikit sebanyak kepada cikgu-cikgu semua. Jadi saya serahkan kepada sesi ini kepada penyelaras untuk meneruskan sesi pada petang ini. Puan Sheila dah ada ke? Doktor, saya yang akan ada menggantikan Puan Sheila. Okey, sila tuan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mustafa bin Abdul Majid